wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat mengenai kedudukan semasa pandemik COVID di negeri Sabah. Laporan harian saya hari ini adalah seperti berikut. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baru COVID-19 pada hari ini adalah sebanyak 320 kes. Kalau kita perhatikan dan secara perbandingan, yaitu 10 kes lebih tinggi daripada kemarin, ya, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 29.897 kes. Tidak ada kes kematian dicatatkan pada hari ini. Pada hari ini, seramai 405 pesakit COVID telah dibenarkan untuk kembali ke rumah setelah sembuh. Ini bermakna jumlah mereka yang telah sembuh ialah 27.046 orang. Sejumlah 1.999 pesakit sedang menerima rawatan, yakni 631 orang di hospital dan 1.368 orang di pelbagai PKRC. Daripada 631 orang yang sedang dirawat di hospital, 66 orang ada dirawat di ICU, di mana 17 orang atau 17 daripada mereka ini memerlukan bantuan pernafasan ataupun ventilator. Ya. Saya pergi kepada kes-kes jangkitan mengikut daerah. Yang tertinggi hari ini ialah Kota Kinabalu 72, Sandakan 70, Penampang 45, Lahadatu 33, Tuaran 28, Tawau 21, Putatan 17, Papar 10, Pitas juga 10, Kinabatangan 4, Kudat 3, Keningau 3, Kota Belud 3, Sempurna 1. Ini satu, kalau kita lihat daripada statistik yang saya baru baca tadi, kita lihat Sempurna sekarang hampir dalam keadaan yang baik, kerana dibandingkan dengan kes-kes yang terdahulu, Sempurna merupakan daerah yang paling tinggi kes positif. Tapi pada hari ini, dia kes baru hanya 1. Dalam hal ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua barisan hadapan kita, Kementerian Kaki Tangan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, dan semua yang terlibat, termasuklah rakyat di sana yang telah bekerjasama sehinggakan satu tempat yang pada masa dahulu dianggap antara paling berbahaya kerana daripada jumlah jangkitan yang tinggi, tapi hari ini telah mencatat hanya 1 kes baru positif. Saya berharap ini akan menjadi perangsang dan motivasi kepada daerah-daerah lain di mana kes-kes masih tinggi, agar kita dapat turut sama memperbaiki keadaan seperti mana yang telah pun dipamerkan di daerah Sempurna pada hari ini. 13 daerah tidak mencatat sebarang kes baru. Daerah-daerah tersebut ialah Beluran, Beaufort, Tongod, Ranau, Kunak, Tambunan, Kelabakan, Tenem, Kuala Penyu, Kota Marudu, Sipitang, Telupid dan Nabawan. Dan kita juga maklumkan bahawa
daerah Telupit dan Nabawan masih mempertahankan kedudukan mereka sebagai dua daerah di Sabah yang kekal atau telah kekal hijau, ya, zon hijau. Barangkali perlu juga saya peringatkan lebih awal bahawa KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sedang giat memperluaskan kerja-kerja ujian COVID di beberapa daerah tertentu. Dan saya dimaklumkan bahawa mulai besok JKNS akan memperhebatkan ujian di tempat-tempat yang kita syaki atau mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk adanya jangkitan. Dan ini kemungkinan akan sedikit sebanyak menyumbang kepada jumlah kes positif yang lebih tinggi dalam 1, 2, 3 hari akan datang. Sukacita juga dimaklumkan daerah Beaufort bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Tidak ada kluster baru direkodkan pada hari ini. Daripada 320 kes positif hari ini, 187 kes adalah berpunca daripada saringan kontak rapat di 13 daerah. Ini kalau kita dari segi peratusannya, ya, sekitar 58,4%. Mereka yang kes baru ini dijangkiti daripada kontak rapat mereka. Manakala 36 kes daripada saringan kluster yang sedia ada. Saringan bergejala 41 kes, saringan komuniti 30 kes, dan 26 kes lagi adalah daripada kategori yang lain. Kalau kita ambil perhatian, Kota Kinabalu mencatat kes kontak rapat yang tertinggi, yaitu 50 kes hari ini, ya. Senakan 42 dan Penampang 26. Dan di sinilah ada dua cara kita melihat ataupun mentafsir angka ini. Pertama, bagaimana begitu cepat, ya, merebak, ya, atau menjangkit virus ini kepada teman-teman rapat atau kontak rapat kita. Tapi kedua juga, kalau kita daripada tafsir dari segi satu sudut pula, angka ini juga menunjukkan keperluan bagi setiap mereka yang telah pernah rapat atau pernah rapat dengan mereka yang telah didapati positif, agar dengan segera menjalani ujian, ya. Kerana kita tahu bahawa jangkitan ini amatlah cepat, amat berbahaya, atau apa yang dipanggil dalam bahasa Inggris is very infectious, ya. Jadi perlulah mereka yang pernah berhubung atau bersama-sama dengan sahabat handai mereka yang didapati positif, agar mereka pula harus membuat ujian dengan serta-merta. Ada beberapa pengumuman atau ada beberapa pengubahsuaian dari segi SOP kemasukan individu ke negeri Sabah. Ini saya ingin nyatakan sebagai usaha kita untuk secara berpasah, ya, dan secara perlahan-lahan berusaha untuk kembali kepada kehidupan ataupun urusan perjalanan seperti biasa dahulu. Dan ini saya umumkan SOP bagi mereka yang khususnya datang daripada Semenanjung untuk datang ke Sabah, ya. Kerajaan negeri telah bersetuju
dan mengubah suai ataupun melonggarkan SOP, khususnya bagi rakyat Malaysia yang datang daripada Semenanjung untuk datang ke Sabah. 1. Kemasukan individu masuk ke negeri Sabah di mana dibenarkan untuk tujuan sosial atau pas lawatan sosial bagi 1. Kemasukan domestik, pemagang MyCard, MyPR, MyKS, MyKas. Ya. Kedua atau B, pemagang pas immigration jangka panjang walaupun bukan warga negara yang sah tempoh. Dan C, suami atau istri kepada rakyat Sabah dan juga tanggungan mereka. Tanggungan artinya anak-anak dan sebagainya lah. Ya. Kedua, kemasukan bagi orang bukan warga negara yang tidak memiliki pas immigration jangka panjang wajib ataupun masih wajib mendapatkan kelulusan khas daripada kerajaan negeri Sabah. Kalau saudara-saudara sudah maklum, ada website yang ditetapkan oleh kerajaan negeri Sabah untuk membolehkan pemohon mengemukakan permohonan secara atas talian. Ya. Ketiga, semua individu yang akan masuk ke Sabah melalui pintu masuk udara, laut dan darat perlu menjalani ujian swab ya, atau ujian pengesanan sama ada RT-PCR atau RT antigen COVID 3 hari sebelum perjalanan. Ya. Kita terima sama ada perlu melalui ujian PCR ataupun RTK 3 hari sebelum bertolak ke Sabah daripada, saya andaikan daripada Kuala Lumpur lah. Ya. Hanya individu yang tidak bergejala dengan keputusan ujian negatif akan dibenarkan masuk ke Sabah. Dan untuk memudahkan perjalanan, kebenaran pihak PDRM bagi pergerakan keluar daripada Sabah tidak lagi diperlukan. Ini mungkin satu berita baik kepada mereka yang terlibat dalam perniagaan restoran, kedai makan dan sebagainya. Kerajaan negeri Sabah telah bersetuju untuk melanjutkan waktu operasi restoran atau kedai makan sehingga jam 12 malam berkuat kuasa esok 5 Disember. Kalau saudara-saudari masih ingat, sebelum ini kita melonggar telah menetapkan dia mesti tutup jam 10. Tetapi kita rasa atas disiplin yang tinggi yang ditunjukkan oleh pemilik restoran dan juga pelanggan, kita bersetuju untuk melanjutkan tempoh perniagaan sehingga 12 malam mulai 5 hari bulan Disember, iaitu esok ya. Walau bagaimanapun, perlanjutan ini masih tertakluk kepada SOP PKPB yang berkuat kuasa. Ini adalah pengumuman mengenai penempatan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan atau PKPD di K Avenue Penampang, atau lebih tepat di Kapayan Penampang ya. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD di K Avenue Penampang bermula 24 November dan dijadualkan tamat pada 5 Desember. Berdasarkan penilaian risiko dan seringan yang telah dilaksanakan oleh KKM, mendapati kes positif COVID di kawasan ini telah terkawal. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri atau GBBN Sabah pada 3 Desember dengan nasihat Pengarah Kesihatan Negeri Sabah bersetuju supaya PKPD di lokaliti ini, yakni di K Avenue Penampang,
ditamatkan mengikut yang dijadwalkan. Ada sedikit masa teknikal dalam tablet saya, ya. Jadi saya terus pergi kepada laporan bantuan makanan, ya. Sehingga hari ini sebanyak 267.995 bakul makanan telah pun diagihkan kepada golongan sasar. Dan seterusnya ialah laporan Sekatan Jalan Raya, Penguatkuasaan Perairan Sabah, Sanitasi dan Hibahan Umum Info on Wheels yang dikendalikan oleh Polis Marine ataupun Hibahan Umum Info on Wheels, minta maaf, yang dikendalikan oleh Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Sebanyak 67 sekatan jalan raya telah dilaksanakan melibatkan pemeriksaan ke atas 57.019 kenderaan. Daripada jumlah tersebut 103 buah kenderaan diarah berpatah balik. Tiada tangkapan dibuat, namun 10 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP, dan PDRM juga telah melaksanakan 74 hibahan melalui kereta peronda. Kedua, penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan Polis Marine yang melibatkan 31 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 24 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan sanitasi di 5 premis di 3 buah daerah, yaitu Sendakan, Sempurna dan juga Tawau. Hibahan Info on Wheels Jabatan Penerangan Sabah mengenai pematuhan SOP, mengamalkan 3W, mengelakkan 3C dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 107 lokasi di 15 daerah. Hibahan dibuat dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Dusun, bahasa Bajau dan juga bahasa Iranun. Ini adalah laporan mengenai bantuan logistik, ya. Untuk pengetahuan saudara sekalian, 239 buah kenderaan yang sedia digunakan atau tersedia untuk digunakan bagi bantuan logistik operasi COVID. Daripada jumlah tersebut, 44 buah kenderaan digunakan untuk mengangkut pesakit, manakala 35 buah kenderaan digunakan untuk menghantar bakul makanan ke lokasi sasaran. Baki 160 kenderaan pelbagai jenis adalah apa yang saya selalu tafsirkan sebagai standby, yang bersedia untuk digerakkan bila-bila perlu. Ini adalah kadar perutusan kadar pematuhan yang terbaru di kalangan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang disediakan oleh PDRM. Pertamanya secara keseluruhannya, puratannya bagi negeri Sabah, kadar pematuhan kepada semua SOP agak baik, iaitu 98.03%. Dan pecahan mengikut daerah adalah seperti berikut. Nampaknya 4 daerah yang selalu mencatatkan prestasi yang baik masih lagi berada di atas dengan kadar pematuhan 99%.
Daerah-daerah tersebut ialah Kinabatangan, Sipitang, Kota Kinabalu dan juga Kota Belud. Semuanya mencapai prestasi 99% dari segi pematuhan kepada SOP. 3 daerah mencapai 98,5%, yaitu Kudat, Kunak dan Beaufort. Dan daerah-daerah berikut pula mencapai 98% kadar pematuhan. Daerah tersebut ialah Ranau. Ini kalau kita lihat ni, kalau kita ingat Ranau ni 96 dahulu. Hari ini 98, ada peningkatan. Ya. Pinampang pun 98, begitu juga Papar, Kota Marudu, Beluran dan Sendakan. Daerah-daerah yang mencatatkan pematuhan 97% adalah seperti berikut. Tuaran, Keningau, Tenem, Tawau, Lahadatu dan juga Sempurna. Jadi saudara sekalian, demikianlah secara ringkasnya laporan pada hari ini, dan saya mengambil kesempatan sekali lagi untuk menyeru kepada semua rakyat negeri Sabah agar kita sama-sama mematuhi semua SOP yang telah pun ditetapkan. Saya pasti ada orang yang akan bertanya, bilalah adakah PKPB ini dilanjutkan? Ini saya ingat, kita harap bersabar, mudah-mudahan kita akan mendapat jawapan ini dalam 1-2 hari lah. Ya. Kerana banyak perkara yang harus kita pertimbangkan. Apapun, saya sekadar menyatakan bahawa kita akan ambil timbang semua faktor. Pertama, kerana perluan bagi kita untuk sedikit sebanyak membuka ruang bagi membolehkan rakyat jelata lebih terasa perlahan-lahan kembali kepada kehidupan biasa. Tapi dalam masa yang sama juga untuk memastikan usaha berterusan hendaklah dilaksanakan bagi memerangi penularan virus COVID ini. Dan faktor yang satu lagi ialah untuk memastikan aktiviti-aktiviti ekonomi dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam keadaan SOP, walaupun dalam keadaan di mana ada keperluan pematuhan kepada SOP yang wajib. Jadi itulah laporan saya pada hari ini, dan kalau berikut saya akan baca beberapa soalan yang telah dikemukakan lebih awal kepada sekretariat. Dan selepas ini kalau masih lagi ada soalan, saudara-saudara ataupun pihak media bolehlah mengemukakan soalan tambahan kalau ada. Soalan pertama daripada Bernama. Soalan Bernama mengenai orang Pelau. Bernama terima aduan penduduk terutama di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu, antaranya di kawasan api-api mengenai orang Pelau dan gelandangan berkeliaran dan menimbulkan kerisauan penduduk dan dikhawatiri boleh menyebarkan penyakit, terutamanya COVID-19. Soalan Bernama yang pertama ialah, apa tindakan kerajaan negeri untuk pastikan mereka tidak menjadi penyebar penyakit? Kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat sama dengan pihak berkuasa tempatan, ya, termasuklah pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan lain-lain telah menjalankan operasi bersepadu untuk mengatasi isu ini yang melibatkan golongan gelandangan, termasuk di kalangan masyarakat Pelau. Bagi golongan gelandangan yang berstatus warga negara, mereka yang berkeliaran dan melanggar SOP semasa tempoh PKPB akan ditahan dan ditempatkan sementara di Pusat Bina Jati Diri di bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala gelandangan di kalangan bukan warga negara yang tidak mempunyai dokumen yang sah, mereka akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen dan ditempatkan di pusat tahanan di bawah jabatan yang berkenaan. Dan jika terdapat keperluan, Kerajaan Malaysia akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia atau
kerajaan negeri, minta maaf, jika terdapat keperluan, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan ujian saringan kepada golongan-golongan berkenaan sepanjang tempoh PKPB. Kalau saya boleh simpulkan, ada masalah ini sudah berterusan berlalu ya. Masalah dia bukan mudah untuk mengendalikan mereka ini, khususnya di kalangan masyarakat Palau. Ya. Soalan kedua daripada bernama, ada penduduk kata kerajaan negeri tidak boleh berserangan jika mahu selesaikan isu ini dan perlu kerjasama dengan pihak terutama NGO. Apa pendapat Datuk Seri dan ada pelan untuk kerjasama itu? Kita dari awal sudah menyatakan kita mengalu-alukan siapa sahaja, ya, termasuklah NGO untuk menjadi rakan kerja kita dalam usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Jawapan saya ialah mereka dialu-alukan untuk datang. Tapi kalau boleh biarlah berjumpa dulu dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat agar apa juga usaha yang dibuat mereka dia selari dengan dasar yang di dasar kerajaan negeri, khususnya Jabatan Kebajikan Masyarakat. So jawapan milik saya dia welcome dan mereka dialu-alukan. Tidak ada dari dulu kita tidak ada tegahan, tidak ada larangan untuk mana-mana NGO untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Soalan ketiga daripada bernama, apa plan jangka panjang negeri bagi memastikan mereka tidak menjadi masalah terutama kepada penduduk Kota Kinabalu dan Sabah dan negeri Sabah, ya. Untuk menangani masalah ini dalam jangka masa panjang, Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Kementerian Pembangunan Masyarakat, ya. Ya, Kementerian Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah akan mengambil pendekatan menyeluruh atau holistic approach melalui penglibatan pelbagai pihak dan akan memperkukuhkan lagi tindakan bersepadu lagi untuk memastikan pengurusan untuk menangani isu golongan gelandangan akan lebih efisien selaras dengan Akta Orang-Orang Papa 1977. Tapi seperti mana yang saya telah nyatakan awal tadi, ini sesuatu yang mudah dinyatakan tapi agak sukar untuk dilaksanakan. Mereka datang dan pergi, sekejap ada, sekejap tidak ada. Jadi barangkali kalau saya boleh simpulkan, sambil kita ada usaha untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dia memerlukan banyak kesabaran, bukan saja bagi pihak kita sendiri, tapi juga kesabaran dalam menangani mereka, kerana ada di antara mereka ini bukan rakyat kita dan malah sukar bagi kita untuk menentukan sama ada mereka warga negara atau sebaliknya. Inilah kita berhadapan dengan pelbagai orang kata cabaran-cabaran tertentu yang barangkali menyukarkan sedikit sebanyak usaha kita untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan secara sempurna. Ya. Soalan daripada Borneo Today. Pusat Kawalan Operasi Bencana Sendakan sasar 200 ujian saringan COVID-19 melalui Sekatan Jalan Raya. Setakat ini berapakah ujian telah dilakukan? Adakah ujian COVID-19 melalui SGR akan diperluaskan di daerah lain yang berada dalam zon merah? Ujian saringan COVID melalui Sekatan Jalan Raya telah dimulakan sejak inisiatif PKOB disendakan pada 27 November. Sehingga hari ini operasi tersebut telah muat sejumlah 862 saringan dan mendapati 16 kes positif. Setakat ini belum ada cadangan untuk memperluaskan saringan melalui Sekatan Jalan Raya di daerah-daerah lain. Soalan kedua, makmal COVID di Tawau dan Lahadatu sudah beroperasi. Adakah Sabah masih berhadapan dengan sampel tertunggak ketiga ini? Dan berapa lagi kah sampel tertunggak? Makmal di Tawau sudah mula beroperasi dan setakat ini telah memproses sejumlah
278 sampel. Makmal di Lahadatu masih dalam fasa akhir persediaan sebelum mula beroperasi. Pada masa ini terdapat 3.330 sampel menunggu untuk diproses bagi tempoh persempelan 1 hingga 4 Desember. Soalan daripada New Straits Times. Will the authorities consider reopening libraries and museums in Sabah? Since 50% of government servants are required to be back for work starting on Monday. What are the SOPs to be taken into considerations, especially those premises that are mostly air-conditioned? Operasi perpustakaan akan dibuka secara berperingkat tertakluk kepada keadaan dan situasi semasa. COVID-19 tertakluk kepada keadaan dan situasi semasa COVID di negeri ini. Walau bagaimanapun perkhidmatan pinjaman bahan masih disediakan, yaitu sama ada secara talian atau menghubungi pegawai-pegawai perpustakaan yang bertugas untuk tempahan bahan bacaan dan pertanyaan lanjut. Selain daripada itu, perkhidmatan aktiviti bercerita secara atas talian juga disediakan. Perpustakaan Negeri Sabah juga bekerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia menyediakan pelbagai bahan bacaan e-sumber yang mana boleh diakses melalui www.u.library.gov.my. Ya. Manakala Jabatan Museum sedang dalam persediaan untuk membuka semula galeri pameran mulai 15 Disember ini. Galeri pameran yang dibuka di Kota Kinabalu walau bagaimanapun hanya melibatkan bangunan utama, Museum Tamadun Islam Sabah, Galeri Lokomotif dan Kampung Warisan Fasa 1. Manakala premis museum disendakan dan sempurna, belum dibuka kepada awam pada tarikh berkenaan dan akan dibuka secara berperingkat. Kerajaan akan memastikan pembukaan semula operasi perkhidmatan agensi-agensi berkenaan adalah mengikut SOP yang ditetapkan. Ya, sila ambil perhatian ni. Ya. Walaupun kita telah membuka semua kemudahan ini, kita masih dalam PKB yang menetapkan SOP tertentu yang perlu kita patuhi. Ya. Soalan dari Star. How much has been distributed so far pada bantuan prihatin Sabah? What is the figure allocated for the one-off 300 ringgit cash aid under the 160 million COVID-19 additional fund before? Jawapan, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 160 juta ringgit untuk bantuan prihatin COVID bagi membantu rakyat negeri ini yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 110 juta telah diperuntukkan untuk bantuan tunai one-off, yakni 300 ringgit di bawah bantuan prihatin COVID-19, meliputi bantuan kewangan one-off bagi mereka yang bekerja dalam pelbagai sektor, iaitu sektor pertanian, pelancongan, pengangkutan, perniagaan, yakni bidang perniagaan, iaitu penjajah lah, ya. Golongan rentan di bawah B40, anak yatim, OKU, ibu tunggal, pemandu teksi, pemandu bas, pemandu lori, dan juga pelajar universiti di Sabah yang terkesan. Soalan kedua daripada The Star. They have a breakdown of the ministries involved and how much each have been allocated. Berikut ialah perincian mengikut jumlah yang disalurkan melalui kementerian dan agensi, ya, untuk disampaikan kepada penerima. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat 19.309.100 ringgit. Penerima bantuan AM atau golongan sasar ialah penerima bantuan AM, anak yatim,
orang tua, kanak-kanak, dan orang kurang upaya atau OKU. Kedua, Kementerian Pembangunan Masyarakat lagi, ya, dan Kesejahteraan Rakyat yang akan dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Wanita 1.950.000 dan golongan sasar penerima ialah ibu-ibu tunggal. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan diperuntukkan Rp34.874.400. Golongan sasar untuk bantuan ini ialah petani, golongan B40 yang terdiri daripada nelayan, pekebun sawit, pekebun kecil koko, penoreh gata dan juga penternak. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar diperuntukkan Rp1.187.700 dan golongan sasar untuk dibantu ialah pemandu pelancong, malim gunung, potes Taman Kinabalu, penggiat seni dan juga dive masters. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Nah, ini mendapat peruntukan yang paling besar. Ya. Diperuntukkan Rp32.242.700. Dan golongan sasar penerima bantuan di bawah kementerian ini ialah golongan berdaftar dengan IKASI dan B40 atau B40 yang tidak berdaftar dengan IKASI. Nah, ini bermakna kalau sama ada dia berdaftar IKASI, tapi selagi dia tergolong di bawah B40, dia layak menerima bantuan. Seterusnya, Kementerian Kerja Raya diperuntukkan Rp1.623.300 dan golongan sasar yang mendapat bantuan ini ialah pemandu teksi, bas dan lori, termasuklah institusi memandu Sabah serta bot-bot penumpang, khususnya bot penumpang yang berkhidmat untuk laluan menumbuk Labuan. Selagi dia orang Sabah, dia layaklah. Ya. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan pihak berkuasa tempatan ataupun akan dikendalikan ataupun pembahagian akan dilaksanakan oleh PBT atau pihak berkuasa tempatan. Dan golongan sasar yang dibantu ialah penjajah. Dan jumlah yang diperuntukkan kementerian ini untuk seterusnya diturunkan kepada PBT ialah Rp6.967.500. Jabatan Ketua Menteri yang juga bertanggungjawab ke atas Dewan Bandaraya Kota Kinabalu diperuntukkan Rp1.513.200. Sekali lagi, golongan sasar atau penerima bantuan ialah penjajah-penjajah di sekitar Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Dan Jabatan Ketua Menteri di bahagian tugas-tugas khas dapat Rp1 juta. Ini golongan sasar kita ialah pelajar institusi pengajian tinggi di Sabah. Soalan ketiga daripada STA. How are the recipient chosen and how will they get the aid? When do the government expect the disbursement of aid completed? Semua penerima bantuan adalah terdiri daripada golongan sasar yang berdaftar dalam rekod kementerian atau agensi yang berkenaan. Bantuan tunai one-off kepada semua penerima akan disalurkan terus ke akaun bank penerima. Pembayaran bantuan tunai sedang giat dilaksanakan dan dijangka selesai dalam masa terdekat. Jadi begitulah soalan-soalan awal yang kita terima, yang diterima oleh sekretariat, dan kalau masih ada soalan-soalan yang mahu dikemukakan oleh
Para media dipersilakan. So, andaikan terdapat sedikit masalah audio ya. Halo Datuk. Ya, Syikin dari Sinar Harian Datuk. Syikin, hari-hari aku ni Syikin. Ya, ada apa itu? Datuk, berhubung kemasukan individu ke negeri Sabah, Ya. adakah maksudnya kerajaan negeri sudah bersedia untuk menerima kiranya untuk membuka semula macam pelancong dari Semenanjung dan Sarawak? Kira-kira begitulah niat itu Syikin. Dan juga bagi menormalisasikan perjalanan di antara Semenanjung dan Sabah lah. Kita dapati bagi kedua-dua pihak banyak ahli keluarga yang lama tidak bertemu kerana SOP yang berkuat kuasa. Jadi kita pikirkan sudah sampai masanya lah. Bagi mereka diberi peluang untuk bertemu, tidak semestinya melancong saja. Kalau kita lihat kalau kita seperti yang kita tahu, bagi penganut agama Kristian, mereka akan merayakan Christmas pada 24 dan 25 hari bulan. Jadi ada yang hendak berhasrat balik untuk berjumpa oleh keluarga, tetapi dihambat dengan masalah orang kata syarat-syarat perjalanan yang agak ketat. Jadi kita coba mempermudahkan perjalanan ini untuk orang kata bukan saja merapatkan silaturahmi di kalangan kita dan orang-orang Malaysia yang lain, tetapi juga memberikan ahli keluarga dapat berjumpa setelah lama berkurung kerana pandemik ini. Okey Datuk, thank you. Selamat petang Datuk. Yes. Yeah, Olivia from NST. Yeah. Yeah, Datuk, just now you mentioned Semporna is now quite stable after a few months being the worst hit district in the Sabah. So, is there any factors that contribute that leads to Semporna has less cases as compared to other districts? Yes. One is, of course, the continuous and persistent effort by our frontliners from Ministry of Health, from Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. That's the one. I think we have to accept the fact that they have done a tremendous good job in Semporna. But the other reason is, of course, because there have been good cooperations from the people in Semporna themselves. I mean, you see, it works both ways. It's a two-way sort of things. The MOH does their job, but it has to be reciprocated by the people by making sure that they comply with all the SOPs that are in place. That basically sums up, I think, the reasons why we are able to see tremendous amount of improvement in the situations in Semporna. And we hope, and I hope, that other districts too will be able to see it as, I think, more to motivate that this menace can actually be, we can actually win this fight, provided that everyone cooperates. Yeah.
Thank you, Dato'. Selamat malam Datuk. Fazli Ya. dari Bernama Datuk. Ya. Ya, Datuk, mengenai kemasukan individu ke Sabah tadi, confirm selepas ini kita jangka akan ada kemasukan besar-besaran orang masuk ke Sabah. Ini memang kita boleh jangka. Dan kita tengok pun immigration setakat ni kalau nak berurusan immigration pun dia punya sistem temu janji pun dah penuh. Apply hari ni bulan depan boleh dapat. Jadi sekarang ni dengan kemasukan besar-besaran ni, adakah agensi-agensi kerajaan di Sabah sudah bersedia untuk menerima kemasukan ni, terutamanya immigration dan Jabatan Kesihatan, Datuk? Mereka sudah bersedia untuk kemasukan besar-besaran ni, Datuk? Itu soalan saya. Terima kasih, Datuk. Ya, terima kasih. Saya ingat walaupun kita benarkan kemasukan, tapi dia masih tertaluk kepada SOP ya. Kalau kita lihat antara SOP itu ialah ujian PCR atau RTK 3 hari sebelum perjalanan, itu satu. Dan ini bukan macam dahulu ya, kita datang dan pergi sesuka hati, tapi kali ini kerana kita masih berhadapan dengan pandemik ini, kita mesti melalui ujian atau swab test 3 hari sebelum perjalanan, itu satu. Kedua, saya tak fikir akan ada pembanjiran kedatangan dengan serta-merta. Orang masih berhati-hati. Kita di sini pun berhati-hati, mereka yang datang pun juga berhati-hati. Kerana di tempat mereka juga, khususnya macam di Semenanjung, juga berhadapan dengan cabaran yang sama. Jadi saya fikir jumlah kemasukan ini akan banyak dipandu atau dipandu oleh keadaan suasana semasa. Ya. Walaupun kita buka pintu kita dengan luas, tapi kalau mereka berpendapat bahawa masih agak berbahaya dalam inverted comma lah untuk datang ke Sabah, saya fikir mereka tidak akan terdorong untuk datang beramai-ramai. Arti dia pintu dibuka, tetapi semua pihak harus berhati-hati agar tidak ada perangkap samar di tengah jalan. Ya. Okay. Terima kasih banyak, Datuk. Datuk Sri, Julia from Malay Mail here. Yes, Julia. The new SOP to allow West Malaysians to come in, when does it come into force? And also, will they be allowed to travel inter-district? Because like you say, if some of them want to go home or meet their family, they might have to travel to Balik Kampung and stuff. So that's my question. Thank you. Yeah, I'm making the statement slightly earlier because there will be another announcement tomorrow by the senior minister in charge of COVID. Yeah? So my statement today and his statement tomorrow will probably be interconnected. Yeah. So you will have to wait until his announcement tomorrow. But I believe when you allow West Malaysian to travel over to Sabah, I'm sure they will not just come to Kota Kinabalu lah. Yeah. So let's hope everything goes well. Yeah, Julia. Unless something happened that is beyond our control, then that's another story. But I think we are all hopeful that the situation will improve. But I just a matter of questions. On the outset, I did state just now that the State Health Department will be conducting a wider scale of public community screening. Yeah, especially in area which we believe may be more likely. More likely the incidence of incident of COVID transmission. So we may the next few days we may see, and hopefully there are not many, but hope the wider the decisions, or rather the action to widen the scope of community screening could end up getting a higher incidence of positive cases in a couple of days.
I have also stated this when we were talking about Kampung Nombak in Telipuk, yeah. But it has so far have not happened significantly because the number of people that were infected are less than we thought, yeah. Or rather, the number of people that have been screened is less than what we were hoping. Suffice to say that we should expect, yeah, another yo-yo of numbers as the Department of Health of Sabah continues to widen their community screening. Yeah. Dato', Yeah. Yuri here. Yeah, sorry, I think Julia asked this just now already, but just to clarify, so this entry of West Malaysians and Sarawakians effective immediately? I think I did, but tomorrow, yeah, tomorrow. Actually, yeah, there's not much change. That is in only the category of people that have somewhat been more liberalized. You see, they have always been traveling between the two, between SELA, KL and KK, but the authorities have somewhat been quite strict, and we only allow certain type of trouble to happen. But what we are saying now is that we should now allow more people to travel. So the category of people who are eligible to travel have somewhat been widened now. That's the only difference actually. Okay, thank you. Yeah. So kalau tidak ada lagi, yalah, saya cadangkanlah. Saya ingat besok Menteri Kanan, Pertahanan, dan juga pengurusi teknikal, MKN akan membuat pengumuman mengenai sama ada, ya, PKPB ini akan dilanjutkan atau sebaliknya. Dan saya pikir elok juga lah, besok kita tunggu sama-sama pengumuman beliau, kalaulah dia diumumkan besok. Kerana mengikut jadual, PKPB di Sabah ini akan tamat pada 6 hari bulan kan, itu hari Ahad. Jadi saya andaikan ada pengumuman akan dibuat besok oleh Menteri Kanan Pertahanan mengenai status PKPB, bukan saja di negeri-negeri lain yang terkesan di Malaysia, tapi juga di Sabah itu sendiri. Apapun kita berharapkanlah, PKPB kah atau bukan PKPB, kita harapkan arah kita ialah untuk memastikan kita kembali kepada norma kehidupan yang seberapa boleh hampir dekat dengan apa yang kita lalui selama inilah. Jangan mengambil kira kita semua ada tanggung jawab untuk memastikan kita sendiri, ya, bertanggung jawab membantu memutuskan rantaian penularan COVID ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada hari Isnin, ya. Esok dan lusa kita akan buat kenyataan akbar sahaja atau kenyataan media, dan kita berjumpa semula pada hari Isnin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.